Jadi kita ni sehari-hari kita memang kena cuba hidup bertuhan. Maksud sentiasa sebut nama Allah, minta tolong dengan Allah, bukan bermaksud benda tu akan berlaku je. Contoh tayar pancit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tiba-tiba tayar tu pun masuk angin kan. Bukannya bayangan macam tu. Saya sebut ni sebab ada pengalaman saya juga. Masa tu nak cepat ambil anak 5 orang kat sekolah kan. Berapa tempat kita nak pergi tu petang. Saya tengok tayar pancit. On the way saya nak pergi tu ada 2 orang budak lelaki. Macam remaja. Bukan remaja juga. Umur 20 lebih, 30 lebih gitu kan. Seorang pakai gelang, seorang pakai rantai. Macam tu lah. Kita bila nampak orang macam tu dengan pakai seluar pendek, kita ada persepsi apa? Macam orang tak baik kan? Betul kan? Saya ni pun tengok lagi kat parking. Takutnya kita seorang-seorang. Ada persepsi yang negatif masa tu. Ada sangka buruk. Bila pergi kat kereta, tayar pancit. Sangka buruk tu bertambah-tambah. Tayar pancit. Ya Allah, adakah perancangan? Macam tu lah kan. Tapi masa tu kita pun ingat sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ni datang daripada-Mu ya Allah. Apa pun sebab tayar pancit ini hakikatnya datang daripada-Mu. Masa tu memang saya seorang-seorang. Lepas tu 3 orang yang lelaki tadi tu yang kita ada sangka buruk tu dia datang. Masa tu kita telefon lah suami. Bukannya maksudnya kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita tengok tayar tu kan. Telefon suami saya kerja jauh Melaka. Lepas tu telefon orang ni. Okey, kita usaha ikhtiar. Tapi tempat tu bukan tepi jalan, kawasan parking macam bawah ni di tempat bukan tepi jalan, boleh tahan orang, tak ada. Kemudian datang 3 orang tu pun kata, "Akak, kenapa kak? Masalah apa?" Saya kata, "Ni tayar pancit. Tahu tak saya buat apa?" Masa tu kan lepas telefon suami kan, telefon orang. Saya ambil gambar mereka bertiga. Pap. Takut punya sangka buruk tu kan, kok ada apa-apa, pap. Ada apa-apa ni 3 orang ni kan. Ya, saya buat benda tu senyap-senyap masa dia ni. Lepas tu dia kata, "Kak, ada apa kak?" "Tayar pancit." Kata, "Tak apa kak, panas ni akak pergi duduk tempat teduh, kita orang uruskan." Lepas tu ada alat yang tak cukup, berlari dia ambil kat kereta. "Akan nak cepat." "Ya, saya nak ambil anak sekolah." Saya dah menangis dah. Orang yang saya sangka buruk Allah hantar untuk tolong kita, dia buat kerja dengan cepat, tukar-tukar apa semua. Kemudian kita nak hulur lah, dah rasa berdosa, bertimpa-timpa tu kan. Lepas tu kita nak hulur lah sikit, RM10 ke RM20 kan. Lepas tu dia tolak 3 orang. "Kak, kami buat ikhlas kerana Allah." Oh, lagi tertampar-tampar macam tu. "Kami buat ikhlas kak. Jangan-jangan ni. Kami tak harap apa pun. Tolonglah ambil kita ni. Ambil ni sebab rasa berdosa." Kan hadis Nabi SAW. "Susuli keburukan kamu dengan kebaikan." Kita dah buat ada sangka buruk dengan orang. Nak pulihkan balik, kita beri sesuatu. Kita buat sesuatu yang baik supaya Allah hapus keburukan yang kita buat tadi. Tapi dia tak terima sampai sudah. Seorang tu cakap, "Duit ni kak, akak pergi tampal tayar tu. Pergi sekarang." Dia cakap macam tu, saya ingat. Saya kata, ya. Okey. Lepas tu saya gerak sambil nangis. "Ya Allah, Engkau hantar orang yang awalnya aku bersangka buruk." Benda ni memang boleh berlaku dalam hidup kita. Bila kita betul-betul buat sesuatu, berlaku sesuatu, terus sandarkan kepada Allah. Kita akan nampak banyak miracle yang berlaku dalam hidup kita. Contoh anak kita tumpahkan air. Sebelum marah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketinggi sikit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan? Astagfirullah. Macam tu kan. Siapa marah? Itu syaitan gelak je tu. Kan? Tak ada unsur-unsur menghadap pada Allah tu. Itu memang anak pun kata, "Umi tengah zikir apa ni kan?" Allahu Akbar. Macam tu. Sambil tangan cubit. Itu bukan membesarkan Allah tu. Okey. Contoh anak kita 3 tahun tu pakai air, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiba-tiba je budak tu kan, dia pergi ambil kain, lepas tu dia lap. Daripada nak marah tadi, tak jadi, si ambil telefon. Wah, anak ni rakam pula. Faham tak? Saya nak marah, seronok. Ya Allah, kecil ni. Lepas tu share. Tunggu nak share tu kan. Orang puji. Wah, bagusnya kecil dah pandai tolong mak buat kerja rumah. Macam tu lah. Nak katanya Allah boleh ubah anak kita, Allah boleh pimpin, syaitan tak boleh ganggu kita, dia akan ganggu melalui anak. Masya Allah. Itu di antara sunnah akhlak Nabi SAW, isteri Nabi, patu anak Nabi SAW. Kan Fatimah bila minta pembantu, Rasulullah tak bagi sampai sudah. Rasulullah kata, "Maukah wahai anak deku, aku berikan kamu yang lebih baik daripada pembantu?" Iaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah. Inilah yang sebenarnya pokok
ataupun kekuatan kita sebenarnya ibu-ibu sekalian. Kalau kita istiqamah seminggu, kita akan nampak dah kesan dia. Lepas solat tak tinggal zikir ni, seminggu buat, akan nampak kesan dia. Perubahan pada anak sebab Allah dah tolong diamkan anak kita. Allah dah tolong lembutkan akhlak dia, lidah dia dan sebagainya. Dah ni 5 minit lagi. Okey, betul. Habis 145 kan? Sekarang 140. Surat cinta dah sampai. Alhamdulillah, subhanallah. Tajuk kita ialah akhlak. Betul lah, akhlak Nabi. Tapi saya pilih ni tajuk yang pertama tentang kemaafan dan juga lemah lembut. Dan saya nak baca beberapa hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan Allah sangat suka lemah lembut. Allah sangat suka lemah lembut. Orang tanya, Ustazah, macam mana nak lemah lembut? Saya ni memang kasar. Macam mana nak tak nak marah-marah? Saya ni panas baran. Jawapannya apa? Zikir tadi tu. Tak lari daripada tu. Zikrullah. Sebab Allah dah sebut, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kamu berzikir kepada Allah, kamu ada jiwa yang tenang. Orang yang tenang, dah kadang kelang kabut, dia tak jadi marah. Sebab dia ada jiwa yang tenang. Hadis Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Wa iza salahat salahal jasadu kullu, bila daging ini baik, baik seluruh anggota badannya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila daging ini buruk, maka buruklah seluruh anggota badannya. Ala wahya qalbun, ketahuilah itu adalah hati. Maksudnya kalau kita dapat menguasai hati kita, kita boleh menguasai tangan, mulut, mata, semua kita boleh menguasai. Sebab itu balik-balik tips, datanglah tips apa pun, kita kembali kepada tips yang utama, iaitu dengan mengawal hati kita. Dan ubat kepada hati adalah memberi makanan kepada rohani. Dan penyakit hati, beri makanan kepada nafsu. Makanan nafsu ada 4. Suka makan banyak, suka cakap banyak, suka rehat banyak, suka harta banyak. Ini yang selalu kita buat. Kalau aktiviti makan, seronok kan? Betul kan? Makan berapa kali sehari? 5 kali. Makan-makan, ngunyah-ngunyah, makan-makan, ngunyah-ngunyah. Maksudnya, memang kita sedang memberi vitamin kepada nafsu. Cakap banyak. Lepas tu yang ketiga, rehat banyak. Rehat dah cukup, tapi mulut sebut lagi, tak cukup rehat ni. Rasa penat je. Sebab apa? Semua itu akan membesarkan nafsu kita. Lawan kepada semua tu, zikir, ibadah, Al-Quran, solat dan sebagainya. Masya Allah. Ada satu hadis Nabi yang lain, Nabi menyebutkan, rifqa bil qawarir, bersikap lemah lembut kepada para wanita. Masya Allah. Antara hadis Nabi SAW lagi, Nabi sebut, sesungguhnya lemah lembut itu bila berada di suatu tempat, dia akan menghiasinya. Apabila lemah lembut itu ditarik, ia akan memburukkannya. Subhanallah. Kalaulah kita masak sedap kan, masak sedap ni kan 3 rasa, apa-apalah masak sedap, tapi masa hidang kasar, dihempas-hempas, sedap lagi tak makanan tu? Tak sedap. Kita nak bagi nasihat dekat anak, main sini, mi nak cakap sikit. Kita pun nasihat, kama qala Nabi SAW. Siap hadis Nabi lagi keluar. Tapi dengan kasar, dengan mata menyengih. Faham tak ni? Mak nasihat ni sebab sayang. Anak bela, sebab sayang ke macam ni kan? Suara tinggi apa semua. Tadi mak dengar suara tinggi tadi dekat adik. Mak ni tak sedar dia sedang suara tinggi kat dia ni. Budak tu pun dalam kepala dia, oh nanti bila besar baru boleh suara tinggi. Sekecil kena suara rendah. Nak sebutnya walaupun nasihat itu baik, ada firman Allah, bahkan ada hadis Nabi, ada cerita pula, tapi cara bukan lemah lembut, dia tak akan menghiasi, malah memburukkan perkara tu. Subhanallah. Apapun kita nak bercakap dengan suami, ada mesej kita nak sampaikan dengan baik, tetapi dengan cara yang kasar, mesej tu memang dah lari. Akhirnya yang terkesan adalah kekasaran tu. Masya Allah. Kalau kita nak baca kisah ni, dalam himpunan kisah ni, cerita ni, ada banyak sangat himpunan kisah bagaimana sifat lemah lembut Rasulullah SAW, sifat lemah lembut para sahabat, para wali Allah dan sebagainya. Jadi para jemaah sekalian, para ibu, para wanita sekalian, kita doa dan kita berusaha untuk memiliki salah satu sifat yang dicintai oleh Allah, sebab Allah itu sangat maha lemah lembut, sangat lemah lembut dengan kita Allah kan.
Kita semayang lambat, Allah panggil hayya 'alas solat, datanglah semayang. Kita tangguh, kita tengok TV sampai habis. Kita tangguh sebab nak habiskan perbualan di WhatsApp ni. Kita tangguh. Pun begitu tak pernah Allah tunjukkan kemarahan, terus jatuh tangga ke, kan? Terus jatuh longkang ke. Allah sangat lemah lembut dengan kita. Berapa tahun kita menahan panggilan Allah, lambat-lambatkan panggilan Allah? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tak berubah-ubah lagi. Tapi Allah tidak pernah memutuskan nikmatnya kepada kita. Kita kalau 3 kali je panggil anak, anak tak menyaut. Kita buat apa? Tengok-tengok dia dengan telefon. Ada lemah lembut lagi tak masa tu? Kita rampas telefon tu. Dengar tak mak panggil? Kalau dia boleh menjawab dengan kita, mak, Allah dah panggil lama, mak tak nyaut lagi. Maksudnya nak sebut di sini, Allah memang sangat lemah lembut dengan kita. Allah sangat sabar. Allah ya sabur. Allah ya latif, yang maha lembut. Allah yang maha sabar dengan kita. Allah tunggu kita ni jadi hambanya yang baik. Sampai bila? Sampai mati. Masya Allah. Sebagaimana Allah lemah lembut pada kita, kita berusaha untuk memiliki sifat Nabi ini, iaitu seorang yang sangat lemah lembut dan memaafkan. Sentiasa memaafkan orang yang terdekat dan orang yang jauh, insya-Allah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Ada rezeki kita bertemu lagi, jika tidak di dunia, jumpa di syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.